Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi saya dapat berkudara bersama dengan para muslimin muslimat yang mengikuti kuliah maghrib daripada Masjid Ibrahimi, Masjid Jajahan Pasir Putih di hujung bulan Sya'ban ini. Sukalah saya mengulang kaji bersama persiapan kita untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tentu sekali kita orang beriman sentiasa menunggu-nunggu kehadiran bulan yang mulia ini, penghulu sekalian bulan, dengan penuh rasa gembira, kerana dia hanya datang sebulan sahaja dalam setahun, yang mana mempunyai kelebihan dan hikmah yang tersangat banyak. Suasana pada hari ini sebagaimana yang kita sedang alami menuntut kita sentiasa bermuhasabah, koreksi diri untuk mengatur langkah supaya kedatangan Ramadan yang kita akan sama-sama menyambutnya, menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadat-ibadatnya ini, dia datang dengan membawa rahmat, keampunan, segala kelebihan yang insya-Allah akhirnya kita mendapat atau berjaya meraih syurga Allah Subhanahu wa taala dan selamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bila nak beramal ibadat ini, perkara yang asas, yang paling utamanya ialah ilmu. Kita tak boleh beribadat hanya dengan ikut-ikut. Orang puasa, kita puasa. Kalau orang tanya rukun puasa berapa, tak ingat. Syarat-syarat dia gapo dia tak tahu. Jadi kita sepenuh nak masuk dah ni. Esok hari Khamis, betul esok tengok anak bulan, mencerap anak bulan Ramadan. Mulai jadi gak malam lusa ni gak hari Khamis malam Jumaat ni bermulalah kita berterawih. Dari Jumaat kita satu Ramadan berpuasa. Jadi malam ni marilah sama-sama kita tengok sepitah lalu. Walaupun tidak detail, sepitah lalu sebagai ulang kaji lah, berkenaan dengan syarat-syarat rukun dan sebagainya ini, supaya amal ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Ilmu ni sebagai imam kepada amalan kita. Amalan kita ni dia kena ikut ilmu yang kita belajar. Hanya kita ambil daripada sumber yang muktabar, insya-Allah dia akan memperbetulkan, menjadikan kita beribadat dengan penuh keyakinan dan juga persiapan untuk mendapat penerimaan qabul daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dan juga para ulama salafus saleh dulu, mereka menunggu-nunggulah, dan bila nak masuk Ramadan ni mereka istishraf hilali Ramadan, intai, duk tengok mulai Ramadan. Setengah riwayat dia kata ruwiya anil imami Ali karamallahu wajha annahu kana la yastashriful hilala illa hilala Ramadan. Ada riwayat kata Senali ni dia tidaklah mencirak anak bulan kecuali nak tengok anak bulan Ramadan. Wa kana idza nazara ilaihi qala,
Bila mana dia tengok anak bulan Ramadan, dia berdoa, Allahumma adkhil alaina Ramadana bis salamati minal asqam wal faraghi minal ashghal wa raddina fihi bil yasiri minan naum. Ini antara doa yang molek juga kita amalkan. Makna dia molek. Maksud doa ni ialah, ya Allah, masukkanlah kami ke bulan Ramadan ini dengan selamat, dengan sejahtera daripada penyakit-penyakit. Biar kita masuk Ramadan ni, segala asqam penyakit ni kita bebas. Makna tujuannya kita boleh beri tumpuan dan melipat gandakan amal ibadat. Nak pada sihat. Nah, jadi bolehlah buat persiapan. Mana perlu cari ubat tu kena cari ubat lah, suplemen kena sebagainya, supaya kita boleh menyambut atau menghidupkan Ramadan dengan penuh kebaikan dan juga peluang yang ada tadi kita isikan dengan sebaik-baiknya. Dan kita minta juga kita ni selesai daripada segala kesibukan. Biar tidak sibuk. Tahun ni kurang sibuk dah sikit ni. Kita ada suasana PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan kerana nak sekat penularan wabak COVID ni, coronavirus ini, yang ni kurang dah bekerja ni. Kurang kerja, kurang jalan. Tak lagi sana sini pun tak boleh main-main ni. Tak, pasal yang ketiga ni lebih tegas. Kerana kita nak sekat benda ni. Yang kita minta doa biar Allah Ta'ala selesaikan kita daripada segala kesibukan supaya kita beri tumpuan kepada amal ibadat. Yang ketiga ni comel doa dia. Jarang kita berdoa lagu ni. Waraddina fihi bil yasiri minan naum. Ya Allah, jadikanlah kami redha dengan sedikit tidur. Kadang-kadang kita ni dia ambil kaedah, dia kata tak apa. Tidur dalam ibadat, dia kata. Sebab kita sedia berpuasa. Orangnya tidur juga. Muka makan duduk pakai tidur. Tanya semaya bang, pun tidur pula. Tidak lagu tu. Jadi kita nak biar tidur sikit. Kenapa? Kita berjaga untuk baca Quran. Kita berjaga untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak lagi lah doa-doa yang diuraikan kita boleh baca. Sekurang-kurangnya kita gembira. Kita melakukan takbir Allahu Akbar. Allahumma ahilla Ramadan alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah, as'alullah at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna yanqadi wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna ya arhamar rahimin. Itu antara doanya kita minta kita masuk Ramadan ni bil amni, dengan keamanan, dengan keimanan, dengan keselamatan, dengan kesejahteraan, dengan Islamnya kita anuti ini. Dan kita meyakini bahawa Tuhan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita tengok sikitlah persiapan untuk kita sama-sama memasuki Ramadan dengan ada ilmu yang sesuai kita nak beramal ibadat ni. Mudah saja malam ni amu nak bercakap berkenaan dengan hukum-hukum puasa. Puasa Ramadan ni puasa wajib lah. Dia salah satu rukun Islam. Sesiapa yang mengingkari wajib puasa bulan Ramadan ni, dia dikira terkeluar agama. Terkeluar daripada agama, jadi murtad. Dia kata amu tak wajib puasa sebab amu ni makom tinggi sangat dah. Tak wajib puasa dah, dia kata. Itu tak boleh. Itu rosak akidah. Jadi semua orang yang mukallaf, akil baligh, orang Islam yang tiada uzur syar'i, maka dia wajib melaksanakan puasa sebulan bulan Ramadan. Baik, antara syarat yang kita tahulah, kita tahu dah ni mulai kaji ni. Pertama, dia ni orang waras, orang berakal. Bukan orang gila. Kalau tak si puasa boleh kena jadi gila lah. Dia memang gila sungguh lah, bukan gila-gila buat ni. Yang kedua sudah akil balik, baru wajib puasa. Tadi berakal, maknanya balik. Yang kedua ni balik. Mukallaf ni akil balik, campur dua tu. Cukup umur. Maknanya bila cukup umur, biasa agak umur 13, 14, 15.
Ada orang perempuan mari hik dah. Lah ni cepat ada umur 13 mari hik dah tingkat tes 1. Jahannam kadang-kadang ada mari hik. Cukup umur tu. Wajib puasa tu. Tingkat tes 1, tingkat tes 2 tu biasa agak sudah cukup umur dah. Walaupun tidak cukup umur lagi dia sunat digalakkan, dilatih berpuasa. Sejak umur 7 tahun lagi macam semayalah umur 7 tahun tu kena sudah latih dah. Umur 10 tahun kena piak kena suruh dengan secara bersungguh-sungguh. Begitulah berpuasa kita latih anak-anak kita. Para sahabat Nabi dulu ada satu riwayat petai-petai ni anak-anak sepupu anak kita lah ni lah dia berasa lapar lah. Lapar lama nak buka puasa. Jadi ada yang buat sedikit permainan lambung kain dengan anak-anak supaya mereka ni boleh menahan lapar ni sehingga sampailah berbuka puasa. Itu sebagai latihan. Syarat yang wajib puasa yang ketiga ialah mampu, ada istita'ah, kemampuan, yang ni tidak uzur. Cuma kita ni kadang-kadang dia buat uzur. Boleh puasa, marilah gastrik lah ni. Boleh tidak puasa tak apa, hari kahwin tak boleh. Allah, gastrik. Boleh sekap pukul 10. Tak boleh lah gitu. Jadi kita kalau benar-benar uzur, memang kerana sakit yang teruk, doktor kata tak boleh puasa ni teruk sangatlah. Jadi dia pun boleh, orang lain pun boleh tengok, dia pun boleh menilai dia sendiri ni dengan penuh keikhlasan. Dia memang tidak mampu, dia tidak wajib. Dan kalau syarat sogat orang Islam, orang berakal tak disuci daripada haid dan nifas dalam waktu yang boleh berpuasa. Kalau waktu tak boleh puasa tidak sah lah. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat saya hormati sekalian. Kita nak mula muzakarah bab rukun puasa pula. Berapa rukun puasa ni? Puasa ni panjang, start daripada subuh rapat ke maghrib. Boleh jadi 12 jam. Ada 14 jam pun ada, orang setengah negeri sampai 16 jam pun ada. Separuh hari pun ada. Jadi rukun puasa ni walaupun puasa tu panjang, rukun dia hak mudah kita bila dua je. Dua saja. Rukun puasa ni dua saja. Pertama, kalau puasa wajib ni berniat. Berniat pada malam hari. Rukun puasa berniat ni wajib. Kalau puasa wajib macam puasa Ramadan ni kena niat tengah malam. Niat tengah malam. Bila tengah malam ni masuk maghrib sampai subuh tu boleh niat. Boleh niat. Jadi mazhab kita kena niat tiap-tiap malam. Dasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'u as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Riwayat Abu Daud. Dan hadis ni dikategorikan hadis sahih. Sesiapa yang tidak berniat di waktu malam maka tidak sah puasa dia. Fala siyama lah, tak dikira puasa dia. Jadi kena niat waktu malam. Start masuk maghrib tu kan boleh niat tu sampai ke subuh. Niat tiap-tiap malam dalam mazhab kita. Ada setengah riwayat yang sebut man lam yubayyit as-siyama man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lah. Hadis daripada sahih Sunan An-Nasa'i. Jadi sesiapa yang tidak berniat puasa waktu malam, yakni puasa wajib ni, maka tak dikira puasa dia. Jadi niat ni wajib pada tiap-tiap malam. Niat ni mudah ya. Bukan kena ngapa lapah dia tu. Kalau kita ingat molek. Nak niat dalam hati saja aku puasa sehari kerana Allah Taala. Kita menghadirkan dalam hati kita suatu keazaman, keinginan yang kuat, aku nak puasa esok. Lah dia mari tu cukup dah. Tidak kata kena sekali dengan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak apa tak tu. Hak tu kalau ingat kan tak apa, tak ingat pun tak apa. Hak wajibnya niat dalam hati. Saja aku puasa ataupun aku nak puasa sehari. Kadang-kadang berlaku dia kata ambo malam bangun sahur. Makan sepinggan lebih nambah Tapi Allah saya tak ingat nak niat. Mustahil kalau bangun sahur makan 3 pinggan tak niat. Demo bangun tu nak buat gapo? Nak makan tu buat gapo? Nak puasa esok lah. Jadi kita kena niat juga kok mana pun supaya kita
dikira sah puasa kita. Ada mazhab lain ni dia longgar sikit. Dia kata kalaulah kita terlupa juga nak niat macam mazhab Hanafi waktu malam dimaafkan siapa ko lepas subuh sikit. Boleh niat lagi siapa ko bila curah tanah. Boleh niat lagi. Jangan kita kata wa alasamu terlupa nak niat semalam maka pakai tak puasa lagi ni. Walaupun terlupa nak niat tak ada dalam mazhab tu mazhab ni dia kena sebab puasa juga, kena menahan diri juga. Cuma kata niat tidak sah lah, kena qada lah lepas tu, lepas tamat Ramadan tu. Jadi rugi. Dan segi nak makan tak boleh juga. Puasa tak jadi sebab apa? Tak niat. Sebab itulah dalam mazhab Malik, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ini dia membenarkan kita ni niat puasa sebulan. Sebulan selalu. Saja aku puasa sehari dia sekalian bulan Ramadan. Pakai sebulan lalu. Niat sah takdirnya malam beberapa malam tengah-tengah tu kau malam esok kau tak salah tak bangun sahur, kau salah tak niat kau pada dengan niat mula-mula tu. Niat malam pertama saja aku puasa esok hari dan sekalian bulan Ramadan. Aku nak puasa belakang sekalian bulan Ramadan sepanjang hari tu. Kalau 30 hari 30 hari lah. Kalau bulan Ramadan tu 29 hari lah. Aku nak puasa setiap hari niat belakang lalu. Sah juga pada mazhab Malik. Dalam kitab mazhab kita pun dia bawa, dia nakal, dia bawa pendapat ni supaya kita boleh amalkan dan boleh dikira takdirnya salah terlupa niat pada malam-malam tertentu maka dikira sah dengan niat tadi. Lagu mana kalau orang perempuan ni dia puasa 5 hari kemudian mari haid 5 hari. 10 hari dah. Lepas hari ke sebelah tu dia nak niat sebulan pula boleh juga. Sambung baliklah. Saja aku puasa sehari dan sekalian baki-baki bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala itu mengikut mazhab Maliki. Dan kita boleh taklid lah mazhab ni. Dalam bab ni boleh taklid. Makna kita boleh ikut dan dikira mazhab yang muktabar. Tak boleh wa alasamu Allah tak ada niat malam. Niat mazhab kita podok, cara mazhab Maliki podok, niat lepas subuh mazhab Hanafi benar sikit lagi podok. Dia pun makan puak-puak. Tak jadi, itu berdosa. Jadi kita kena niat. Yang pertama rukun dia niat. Jadi mudah ya. Kita niat tu malam mula-mula gak ibu bapak lah. Kena pakai desau bau. Sau ni beramai-ramai kan, bangun sekali gak. Nak sahur tu gak pakai niat atau lepas makan tu gak nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Tu tak ada gapo lapah dia ni. Tidak menjadi sunnah. Kena baca lapah dia dak. Hak penting niat tu. Kok Melayu lah senang. Kita kata sahaja aku puasa sekalian bulan Ramadan tahun ni kerana Allah Ta'ala. Atau sebab kita sekali agak saja aku puasa esok hari dan sekalian bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, maka salah tinggal pun memadai dengan niat sebulan tersebut. Itu rukun pertama. Kalau puasa sunat boleh kita niat tak ingat tengah malam. Siapa ko lek pagi boleh niat lagi, siapa ko belum zuhur. Asalkan jangan makan lah. Jangan buat benda-benda yang membatalkan puasa. Maka boleh kita teruskan. Jadi cara-cara berniat ni jangan jadi payah lah. Benda ni benda yang sangat mudah. Jadi waktu berniat saya sebut dah tadi, bermula sembahyang maghrib, lepas maghrib tu boleh dah nak niat esok ke. Di tengah-tengah buka puasa tu niat dah esok. Tak ada masalah. Sehinggalah waktu subuh. Ada mazhab Hanafi saya sebut tadi, harus dalam mazhab Hanafi berniat selepas subuh sampai masuk waktu duha. Ada siapa naik tari sekadar segala tu biasalah tu waktu duha. Asal lagi kalau kita tak terniat malam tu. Ada. Jadi itu yang rukun yang pertama. Rukun yang kedua ialah menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, dalam buku ni yang dikeluarkan oleh JAIK, Jabatan Hal Ehwal Agama Nasional Kelantan ni banyak tahu dah dibagi percuma puasa dan Ramadan.
Saya baca buku ni untuk kita sama-sama ulang kaji. Jadi perkara asah yang batalkan puasa ni hak sepakat hak ittifaq ulama. Terutamanya ulama mazhab Pak ni mengikut dalil nas Quran, hadis dan ijma' ni 4 perkara. 4 perkara ni kalau kita buat batallah puasa dia. Tidak banyak benda batal puasa ni. Hak besar, hak sepakat 4 perkara. Pertama makan. Walaupun sikit dengan sengaja batal puasa. Makan. Misalnya kita hanya lepas sahur ni tidak gosok gigi lah, tak khomo gapo gak. Adalah nasi setengah butir je duk celah gigi hak rongok tu. Gigi hak blubber tu. Kita pun kuat-kuat dengan lidah, kita pun telan dengan sengaja, maka batal puasa. Walaupun sikit. Tu makan dengan sengaja walaupun pada nilai kadar sedikit. Seperti makan saki baki makanan kecil terlekat pada celah gigi dan lain-lain. Kalau kita kuat-kuat kena buailah keluarlah, moga sudah masuk waktu dah. Ni tiap-tiap tahun dia akan jadi gini, ada hak keliru tiap-tiap tahun. Iaitu duk tengah-tengah sahur tu orang best subuh nuak lagu mana. Duk tengah-tengah makan sedap-sedap orang best subuh. Gak tahun ni kena beringat molek tahun ni. Dia kelenda kerajaan negeri kan. Dia tambah ni, bukan kelenda adalah ni. Bulan Ramadan ni kelenda suku. Sembahyang subuh ni daripada masuk waktu kelenda ada ni kena tambah 4 minit. Dak daripada 19 darjah kan kita pergi kepada 18 darjah tu kena tambah 4 minit. Jadi biarlah band tu ikut waktu sebenar lah. Masuk waktu dah bila band ni yakin dah masuk waktu, orang band subuh dah. Radio band masa tu, masjid band masa tu. Jadi bila masuk subuh ni itu bermula waktu kena puasa. Ada nakal dia kata, moga kita makan tak ada minum air. Buat lagu mana? Orang band pun dimaafkan minum air bos gelah dia kata. Moga baru mula-mula. Tak boleh maaf dah. Tak boleh dah. Dah. Bila dah orang band dah tu bermula masuk dah. Wa kulu washrabu hatta. Tu yang sebut hatta. Makan dan minum hatta yatabayyana sehingga nyata. Bila nyata tak boleh. Bila nyata ni, bila orang band tu nyata lah. Nyata sudah masuk waktu bermula wajib berpuasa. Kata lagu mana? Allah tak ada minum. Nak lagu mana? Tak ada yang orang lawak kena puasa juga. Nasi dalam mulut tu dia orang band yakin dah. Maka kita kena khamar, dia maafkan kita buat. Tidak kata bazir buat, kita begok telan. Waktu puasa masuk dah telan pula. Ya ada keliru tiap-tiap tahun sebab ada hadis so keliru. Hadis ni ia kena tengok cara ulama yang hurai, ia tafsir. Dia tidak boleh bercanggah dengan ayat Quran tadi hatta yatabayyana. Dan sehingga ternyata tadi benda putih tu. Makna maksud waktu. Jadi hadis ni tak boleh beramal bersendirian. Kalau kita tengok fatwa daripada ulama semasa seperti fatwa Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata memang tak boleh. Bila orang yakin kata tak boleh, kena kamu kena kehek buah ada dalam mulut tu. Bukan kena telan, kena kehek buah. Tak. Itu lebih baik kita ambil pendapat ni lebih cermat, lebih yakin dengan kesahihan puasa kita. Tak. Bukan sebaik-baiknya kita ni kena bersahur. Dia kena ada jarak. Selepas sahur tu Nabi kata, kami zaman itu para sahabat kata qadra 50 ayat. Kalau baca Quran sekitar 50 ayat baru baik subuh. Kita kata sunat imsak tu. Sekitar 5 minit ke 10 minit ke sunat imsak tu. Jadi imsak tu tujuan tak adalah nak meyakinkan kita betul-betul puasa start dengan waktu dia. Jadilah ni ijtihad tentang falak ni, tentang ilmu falak syar'i ni berlaku dengan baik dengan ada alat-alat canggih zaman sekarang ni. Jadi kita jangan duk mudahlah. Kalau salah batal rugi. Nak puasa kita batal pagi lagi. Puasa pakai sup tapi kira batal. Sebab apa? Ambil pendapat yang mudah, yang bukan jumhur ulama. Bila kita nak ambil pendapat ni, kena pendapat yang kuat, ya jumhur ulama yang ada sebab yang kuat. Ada dalil yang kuat. Baik, yang kedua, minum
minum dengan sengaja batal juga. Sepakatlah ni. Sebab ayat Quran kata wa kulu washrabu hatta, makanlah dan minumlah. Jadi minum juga ditegah bila mana bermula waktu diwajibkan berpuasa. Minum sikit ke minum banyak pun. Minum ni kita ambil benda cecair hak luar. Kemudian kita masuk dalam mulut, kita telan tu minum. Dia jadi maksud macam minum juga. Misalnya air liur meleleh kita hak tu beda. Nah, kadang-kadang orang tidur dia tak khabar kan. Orang bergerak, bangun. Air liur tu gok telan. Kalau sengaja batal tu. Batal sebab memasukkan benda cecair dengan sengaja. Jadi kalau air liur duduk dalam mulut tak apa, tu dimaafkan. Dia tidak bermakna kita telan benda luar. Benda dalam tu dah. Air liur dah tak apa. Nah, ingoh duduk dalam ni, orang rasa dalam lagi kita seduk. Nah, gok telan. Tidak apa. Hak dalam dah. Hak tu biarlah keluar tak boleh lah. Dan dimaafkan sedikit. Hak benda luar masuk kan ada sebab. Misalnya gini. Bila kita berkomo, komo ni kan ambil semaya tu, ya tamadmadu tu, komo istinsyak isai ke hidung tu. Nabi kata jangan kamu balaghah. Jangan telajuk masuk air ke hidung sehingga telan. Makna Nabi lari situ. Jangan sampai telan sebab dia lubang hidung ni yang bersambung kerongkong mulut sampai ke dalam perut. Dia panggil al-jihad al-hadmi, organ penghadaman tu. Organ masuk saluran makanan tu dia bersambung situ. Jadi kalau kita berkhama-khama ni, lepas khama tu kita kehak tubik. Bila kehak tubik ada ke air melekat dalam rongga kita? Ada, hak capung air liur. Kita dah kehak tubik dah kan? Tak semesti kering baru nak telan air liur dah. Tu dimaafkan. Ada bercampur sikit kerana Islam ni dia sifat dia tidak memayahkan. Innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Islam ni mudah. Siapa-siapa yang payah dia akan kalah. Dia akan jadi kata payah. Jadi jangan kita payah. Hak tu dimaafkan kerana terlalu sedikit. Ada campuran. Mestilah dia bila Isa akhir dia ada hak lekat-lekat tu. Lekat-lekat sikit-sikit tu. Jadi hak tu terserap masuk, tak apa, dimaafkan tu. Yang ketiga, hak sepakat ulama batal puasa ialah bersetubuh. Setubuh ni ataupun sengaja mengeluarkan mani kerana bercanggah dengan syahwat. Puasa-puasa ni untuk mengurangkan syahwat dan untuk mengawal syahwat kita. Tiba-tiba melakukan perkara demikian, maka tidak dibolehkan, dikira batal puasa. Bersetubuh dengan sengaja. Kalau ngigar tak ada arah lah, berjara orang ngigar begini ni. Ni dengan sengaja tak boleh. Ia kepak ni hak sepakat ulama lagi. Keluar darah haid dan nifas. Haid nifas ni bila keluar darah haid memang batal. Walaupun keluar darah haid ni betul lepas asar. Dia tengah tunggu nak buka puasa, kabar-kabar Allah mari bukan satu orang tu. Tengok darah haid mari batal lah. Kena tanda dah hari tu, kena qada lah hari tu. Kena tanda molek asari. Jadi batal puasa tu tak berdosa sebab haid ni bukan kita sengaja, dia benda tabi'i. Kehidupan wanita ni ya Allah Taala katabahu ala banati Adam. Tuhan tetapkan orang perempuan ni dia pasti dia ada haid. Ataupun nifas. Beranak dah. Beranak misalnya lepas beranak 3 hari kering. Kering nifas, tak ada gapo-gapo. Jadi dia boleh puasa kalau kering. Kalau kering tu cek 3 tak ada dah ni. Dia berpuasa. Puasa dia tak serupa dengan haid ni. Dia tempoh menunggu tu nifas ni kalau kering tu kira suci, dia boleh kena mandi dan boleh sembahyang, boleh puasa. Di celah-celah suci nifas tu dikira suci dari segi hukum. Baik, jadi dia berpuasa 3 hari. Mungkin dalam masa 90 hari ni nifas boleh mari lagi. Hari tu dia puasa tiba-tiba keluar pula darah lepas zuhur. Maka batal puasa tu.
Kalau esok ke sambung lagi tak puasa dah lah. Begitu maknanya kalau keluar darah nifas juga batal puasa. Puasa ni dia bukan puasa semaya kena ganti. Sebab semaya ni banyak sangat. Susahlah kena ganti semaya tu. Puasa ni dia sebulan ni dan jaranglah orang mari sepanjang Ramadan ni di paling-paling banyak hik pun 15 hari ya. Ndak paling banyak. Nifas ni boleh jadi panjang 40 hari baliknya. Kalau mari straight gitu. Hak lain-lain daripada depan ni ada khilaf ulama, ada perbincangan. Seperti gila, hilang akal. Ni kalau hilang akal sepanjang hari. Jadi gila sungguhlah. Hak ni batal agak puasa. Pitam termasuk pengsan mabuk sepanjang hari. Batal agak tu. Merokok di siang hari. Merokok. Ada kata batal. Apa kita isak? Asak ya, bukan makan pun. Asak ya. Apa kita pakai bakar sedut asak batal apa je kata. Ada ulama kata batal. Termasuk isak ganja, isak dadah ni batal ni. Jangan terbaik main. Sehari kita membatalkan puasa Ramadan ni, takdir lepas tu kita bertaubat nak ganti dengan 1000 hari pun tak pada. Kelebihan puasa ni besar. Jangan main-main. Tak apalah, kita ganti semula lah ni kira kita batal lah ni. Pakat ke bini. Gua hari ni kita batal, kita makan dulu. Tak boleh. Baik. Keluar daripada Islam murtad. Jadi batal puasa juga. Keluar daripada Islam, na'udzubillah min zalik, batal puasa juga. Niat membatalkan puasa. Setengah ulama kata batal, mazhab kita kata tak. Niat duduk tengah puasa. Aku nak batal dah puasa aku. Malah dia puasa. Kalau tengah semaya kan, kalau kita tengah semaya ni kita batal. Tak usah semaya aku nak pergi minai. Kita niat nak batal semaya. Semaya ni batal. Puasa ni mazhab kita tak batal sebab kita tak makan lagi. Kita mari niat baru. Tapi bila kita niat dia bukan peti puak makan batal dah lah. Tapi setengah ulama dia tak boleh kita bermain-main dengan ibadat ni. Wala tubtilu amalakum. Ya kamu batal mudah-mudah amalan kamu ni, ibadat kamu ni. Jadi niat tu, niat membatalkan puasa, setengah ulama kata batal puasa. Ada. Jadi banyaklah perkara yang kita boleh bincang berkenaan dengan puasa ni. Baik. Saya nak ambil perkara-perkara yang menjadi masalah yang boleh jadi kita kena tahu secara ringkas yang dimuatkan dalam buku ni. Benda-benda yang terlibat dengan amaliyatul ilaj, nak merawat sakit, dan juga terlibat dengan al-fahsut tibbiyu. Fahsut tibbi ni membuat pemeriksaan kesihatan. Jadi ada perkara-perkara yang dibincang oleh ulama terutamanya dalam kitab fiqh kontemporari dah, fiqhul muasir, fiqhun nawazil, fiqh muasirah ini dibawa sini keputusan persidangan fiqh antara bangsa, majma' fiqh islami. Dalam buku ni hak lamalah dia bawa sini ni yang bersidang pada tahun 1418. Ini 1997 lagi. Perkara yang dikira tidak batal puasa. Dia ni benda khilaf ni, tapi dipilih oleh ulama semasa benda ni tidak batal puasa. Tidak batal puasa untuk kita membuat rawatan seperti ubat titis mata. Titis mata ni kan air muka titik dia mata, maka dia mata ni kan dia membesar. Masuk. Tak batal. Tapi kalau kita celok waktu masuk, dia meresap masuk berasa tekak, kita pun telan tu baru batal. Dia dengan resap pai tu tak batal. Dan basuh telinga, ubat titis telinga ni kebanyakan ulama tak batal lah. Ulama mazhab kita pun pendapat Imam Ghazali pada sebut, dia kata tak batal pun ada. Telinga ni dia tidak bersambung. Lubang dia lepas gegendai telinga ni tak bersambung dengan kerongkong, dengan saluran makanan ni. Jadi dia walaupun sebagian ulama dia kata manfaz, munfatih, mana rongga yang terbuka. Tetapi
sebagai ulama kita juga mengatakan dia tidak rongga terbuka, yang mana dia tidak bersambung. Maka kalau kita korek telinga, berubat telinga ni, dikira tidak batal puasa lah pada setengah ulama. Jadi ubat titis hidung, seborang hidung dengan syarat tidak menelan apa yang sampai ke halkum, itu tak batal. Yang kedua, ubat tablet bawah lidah yang digunakan oleh pesakit anggina jantung dengan syarat tidak menelan apa yang sampai di halkum. Ada ketok bawah lidah tu, tablet tu, tidak batal juga. Tidak batal. Yang ketiga, memasukkan ubat melalui faraj. Ni orang nak cuci kemaluan dia ataupun punggung kerana ada sakit lah, sakit pendarahan dalam tubuh dan sebagainya, masuk alat cuci tu, ataupun nak cek kemaluan tadi kerana ada keperluan, masukkan alat perubatan, membasuh spekulum dan jahit doktor dan bidan semasa pemeriksaan vagina sebelum bersalin itu dikira tidak batal. Masukkan teropong dan salur peranakan rahim atau alat ke dalamnya, alat pencegah kehamilan, itu tidak batal. Masukkan teropong ke saluran kencing lelaki perempuan untuk penyediaan X-ray dan sebagainya tidak batal. Kau kuasa agak masuk tu batal. Ini ada sebab nak rawatan, nak pemeriksaan kesihatan. Lah ni kan musim Covid ni kan, nak orang yang kena buat saringan, dia kena buat swab. Swab mulai ke dalam hidung ada, ke dalam mulut ada, masuk alat tu dalam kat lah tu. Dalam alat ni dia macam putih kapas ya, dia ada kapas di ujung tu untuk ambil lendir dalam hidung tu, cocok ke dalam. Tapi ni al-fahsut tibbi. Ada masalah bukan makan, bukan minum, ada tujuan dia. Lepas tu solo pas dalam tekuk ni. Mazhab kita dia ada hak bahagian luar bahagian dalam makhraj kha, ataupun ha dalam kha, iaitu makhraj dia. Kalau pak dalam ni kira bahagian dalam, sebahagian kata batal. Tapi oleh kerana hak ni walau pak dalam, dia ulama ambil pendapat tidak batal lah. Buat saringan tu tidak batal. Satu perkara yang kita boleh bincang bersama, dia muka khilaf ulama dari segi al-jauf ataupun rongga terbuka ni. Pelbagai ulama mazhab ni kata gini, mazhab kata gini, tapi ada pendapat yang diguna pakai dalam fiqh kontemporari ni, dia lubang atau jauf yang paling kuat pendapatnya ialah al-maidah, perut ni. Kalau benda tu siapa perut masuk ke dalam saluran perut, saluran makanan ni, usus makanan ni, maka kira batal lah. Kira bermakna makan. Setiap perlakuan kita memasukkan sesuatu yang ada makna makan, ada makna minum, maka batal. Sebab tu dalam fiqh iftiradi, fiqh andaian, mazhab Hanafi ni dia banyak. Dia kata dah kalau benda tu benda kerah, ada tujuan masuk pas ke dalam tu, tapi nyamuk dia pas keluar ni ada, bukan putus, dia pun tarik waktu ambil, tak batal. Ulama dulu ni bijak, dia buat ada contoh tu, tak batal sebab bukan bermakna makan, ada tujuan. Ada tujuan. Jadi inilah yang dikeluarkan fatwa oleh beberapa negeri berkaitan dengan pemeriksaan saringan. Individu-individu yang diminta buat saringan ni, doktor boleh buat lah, tidak jadi batal lah kita pendapat ni. Tidak batal. Baik, memasukkan teropong besar kencing, menampal, cabuk, korek gigi menggunakan alat beruang gigi, dengan syarat tiada apa-apa bahan yang dimasuki perut dari prosedur tersebut. Membasuh mulut, komo-komo sembarang mulut dengan syarat bahan masuk ke dalam perut, tiada bahan masuk ke dalam perut. Baik kita basuh mulut, kita komo, kita sembuh, cuci mulut dah. Tapi tidaklah kita telan masuk ke dalam perut, tidak batal. Suntikan, cocok melalui kulit ni, ataupun sendi pembuluh darah, tidak batal, kecuali memberi makanan melalui pembuluh darah seperti glukos yang mengenyangkan. Kalau masuk air glukos tu batal, sebab dia bermakna makan jadi kenyang. Ya sepengah makan cepat dia tu, cepat dapat tenaga tu. Ada proses menukar kepada energi, kepada tenaga tu berlaku dengan cepat. Maka kalau masuk air saja biasa tak batal, tapi kalau air glukos sudah kira batal.
Baik. Oksigen dan gas bius. Dia bila orang tu asma Allah kan ada balang aero chamber tu, dia pergi sedut. Tu kira tidak batal lagi, tidak batal sedut oksigen. Bius menggunakan gas, bukan cecair yang mengenyangkan, tidak batal. Semua jenis bahan yang boleh menyerap, jenis serapai, krim, jelly. Kita bahasa Sumat itu cuma bang sini atau minyak cak kapuk. Cuma sini. Bila kita serok tu, dia hanya menyerap, tidak masuk air, maka tidak batal lagi. Bila ada keperluan, krim, jelly, plasta berubat. Yang ke-12, selalu dia bahan perantara untuk pemeriksaan X-ray ni khas jantung atau organ lain, ataupun dalam rongga perut mencari punca penyakit yang masuk alat kamera teropong pak dalam perut. Ni supaya contoh ulama-ulama terdahulu tadi. Maka tidak batalkan, ada keperluan. Ini bukan pemakanan. Ini hanya tujuan pemeriksaan kesihatan atau rawatan. Amaliyatul ilaj. Dia lain dengan tidak ada makna makan di situ. Mengambil tisu, biopsi atau hati organ untuk ujian makmal, teropong perut dengan syarat tidak memasukkan apa-apa bahan cecair. Memasukkan ubat atau alat ke dalam otak. Muntah secara tidak sengaja. Ini tidak batal lah ni. Tidak batal. Dia ada orang yang penyakit asma ni, dia guna inhaler tu kan, sembuh tu. Jadi dia ada dua jenis. Ada inhaler ni berbentuk debu, ada berbentuk cecair. Ada lagi setengah kata dia ada tiga. Ada tiga. Lagi berbentuk dia kering. Kalau kita ambil sembuh tangan ni tak ada basah, tak ada debu, tak ada gapalah. Memang betul-betul kering. Oksigen dia dimanfaatkan. Sekiranya ada keperluan, dia ni nak puasa, dia diberi pilihan lah. Kalau dia boleh menilai dia ni lelah tu setara mana. Kalau dia mampu puasa, nak ambil pendapat kata sembuh tadi oksigen kering, ketika ada keperluan tidak batal puasa, dia boleh ambil pendapat tu. Kalau nak puasa boleh. Sebab dia hanya oksigen manfaat yang masuk hanya ke paru-paru. Dia tak sampai dia perut tu. Dia membantu proses pernafasan. Tak langsung, tidak ada makna makan. Dia kalau kita terah orang asma pun terah sembuh tu, dia tidak berair. Tidak ada nampak air, benda macam debu. Tidak. Ini dikiaskan dengan kalau masuk tu terlalu sedikit, macam kita khomo tadi kan. Kita pun kuih tubik. Ada lagi lekat dia tu. Kita pun telah tak batal dah sebab terlalu sedikit. Ini pun kalaulah ada, dia masih terlalu sedikit. Maka sebagian ulama kata tidak batal menggunakan inhaler. Syaratnya yang bukan cair, yang bukan debu. Dia ni oksigen manfaat yang hanya digunakan ketika keperluan. Jangan metaka berasa boleh gak metaka serah. Metaka serah ada. Sekadar keperluan. Kena jaga juga dia ada syarat-syarat dia. Jadi sekadar keperluan, jangan keterlaluan. Maknanya ketika perlu sahaja. Itu. Moga-moga apa yang kita bincang ini boleh kita sama-sama memastikan amal ibadat kita ini dapat dijaga dengan baik, supaya dia sah, dan kita tambah lagi nilai ibadat kita, puasa kita dengan perkara-perkara sunat yang sangat banyak. InsyaAllah dengan masih ada ini saya berhenti setakat tu dulu. Malam ni dia syarat dengan rukun puasa. Kalau ingat ni pun tak apa dah. InsyaAllah kita ada masa sama semula. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Moga-moga ilmu yang kita ambil ini beri manfaat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.